Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Diharap sihat dan sudah pun bersarapan. Baiklah. Pada kali ini kita akan melihat satu aktiviti yang akan kita buat nanti adalah dengan membetulkan kesalahan penggunaan kata. Bermakna perkataannya di dalam cerita ini tidak tepat dengan maksudnya. Jadi kita kena tukar kepada perkataan lain yang lebih tepat. Baik. Kita akan gunakan buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 27. Okey, kita akan teruskan. Tajuk kita pada kali ini ialah Saujana Mata Memandang. Saujana mata memandang. Apa maksudnya? Maksudnya lebih kurang begini. Saujana maksudnya satu pandangan yang luas dan jauh. Bermaksud satu keadaan ataupun situasi apabila kita memandang atau apabila kita lihat keadaan tempat itu sangat luas. Okey, dan pandangan kita jauh ke hadapan. Contoh yang paling jelas apabila kita memandang pantai. Apabila kita berada di pantai, di pesisir pantai, di tepian pantai, kita pandang ke arah laut. Itulah keadaannya, saujana mata memandang. Baik. Apa yang kita perlu buat ialah kita akan betulkan kesalahan penggunaan kata yang bercetak tebal. Ada 8 perkataan. Kita lihat perkataan bercetak tebal, nampak dengan jelas. Bukan tajuk dia ya. Yang ini yang pertama, menengok. Yang kedua, dekat, sedap, jelita, hilang, di atas, lekas dan senang. Okey. Kali ini kita akan buat teknik macam mana. Kita akan senaraikan dahulu perkataan yang berhuruf yang bertulis tebal untuk memudahkan kita mengenal pasti apakah perkataan sebenar yang lebih tepat apabila kita buat pembacaan nanti. Yang pertama, menengok sudah ada sebagai contoh. Kita teruskan dengan yang kedua, iaitu dekat. Yang ketiga, sedap. Yang keempat, jelita. Yang kelima, hilang. Yang keenam, di atas. Yang ketujuh, lekas. Dan yang ke-8, senang. Baik. Jika kita lihat pada contoh yang pertama, menengok sepatutnya digantikan dengan memandang. Sebenarnya, menengok dengan memandang konsepnya hampir sama, ya. Menggunakan panca indera mata, tetapi mungkin situasinya lain. Menengok untuk jarak dekat, memandang kita gunakan untuk satu keadaan yang luas dan jauh. Baik, kita mulakan dengan membaca cerita itu untuk memahami situasi ataupun konteks perkataan itu digunakan. Kita mulakan. Dahlia teruja setiap kali tibanya musim cuti persekolahan. Dia akan pulang ke kampung neneknya di Kuala Kedah.
Sawah terbentang luas saujana mata menengok. Okey. Sawah. Satu kawasan padang mendatar yang ditanam dengan padi, dengan pokok padi. Jadi, dia terbentang luas. Saujana mata menengok. Sebenarnya, yang lebih tepat ialah saujana mata memandang. Sebab tempat itu luas dan terbentang. Baik, kita sambung. Saujana mata memandang di sekeliling rumah Nenek Dahlia. Kampung ini dekat daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Apa maksud hiruk pikuk? Hiruk pikuk satu suasana bising dan sibuk. Suasana yang sibuk dan menjadikan bising. Okey. Bertepatan dengan kesibukan kota. Kota maksudnya di bandar dengan kenderaannya, dengan orang-orangnya, dengan aktiviti-aktiviti yang berlaku. Jadi, tidak tepat jika kampung ini dekat daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Sepatutnya, kampung Dahlia ataupun kampung Nenek Dahlia jauh. Barulah tepat. Kampung ini jauh daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Barulah kita panggil balik kampung. Okey, tenang suasananya. Kita sambung. Kampung ini dekat daripada hiruk pikuk. Kampung ini jauh daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Udaranya sedap dan nyaman. Kita makankah udara? Tidak kan? Udara kita hirup. Ada istilah hirup kalau dalam bidang kesusasteraan. Menghirup udara segar. Udaranya bukan sedap. Makanan boleh kita kata sedap. Ini udara. Udara segar. Udaranya segar dan nyaman. Pemandangan padi yang menguning pula sungguh jelita. Wah, sungguh jelita. Jelita ini digunakan khas untuk orang perempuan yang cantik. Pokok padi bukan orang perempuan. Jadi, yang lebih tepat, jelita sebenarnya lebih tepat digantikan dengan indah. Indah. Ini untuk indah untuk suasana atau tempat yang cantik. Jelita untuk orang perempuan yang cantik. Kacak. Kacak untuk orang lelaki yang cantik. Kacak. Okey. Jadi pemandangan padi yang menguning pula sungguh indah. Okey, indah untuk suasana yang cantik. Kampung Nenek Dahlia hilang daripada pencemaran. Bukan hilang ya. Hilang ini kita cari tak jumpa. Tiba-tiba Dahlia balik ke kampung, kampungnya hilang. Bukan. Kampung Nenek Dahlia bebas. Bebas maksudnya terhindar daripada pencemaran. Bukit bukau di atas kampung masih terpelihara. Kasihan penduduk kampung kalau bukit bukau di atas kampung. Okey, bukan di atas kampung. Bukit bukau tidak ada di atas kampung. Itu kiamat namanya. Bukit bukau di sekeliling. Okey, huruf I. Ini.
di sekeliling kampung. Tengok ya, di dengan sekeliling dijarakkan. Sebab apa? Sekeliling ini tempat. Okay, tempat ataupun arah. Ini adalah kata sendi nama. Jadi dijarakkan. Kita sambung. Bukit bukau di sekeliling kampung masih terpelihara. Maksudnya masih ada dan terjaga. Belum ada tanda bukit bukau itu akan diterokai oleh sesiapa. Diterokai. Apa maksud diterokai? Maksudnya ada orang melakukan aktiviti pembangunan di situ. Maksudnya kalau bukit bukau sudah diterokai, maksudnya pokok-pokoknya akan ditebang dan dinaikkan bangunan, didirikan bangunan. Jadi bukit bukau di kampung Nenek Dahlia masih suci dan murni tanpa penerokaan. Okeylah, masih orang kata original. Okey, kita sambung. Bagi Dahlia, masa terasa sangat lekas berlalu ketika berada di kampung neneknya. Masa sangat cepat berlalu. Ataupun boleh juga kita kata pantas. Maksudnya pergerakan yang cepat. Okey, lekas ini untuk lebih kita gunakan untuk sifat perbuatan. Okey, contohnya Ali, lekaslah datang ke sini. Kawan dia panggil. Itu perbuatan untuk Ali buat dengan cepat. Kita sambung dan habiskan cerita ini. Dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan senang di situ. Wah. Sedikit gangguan. Kuat bunyinya. Perlahan perginya. Kita sambung. Kita teruskan, dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan senang di situ. Bukan senang ya. Bunyi macam sama, tetapi maksudnya tak sama. Indah dan tenang di situ. Tenang maksudnya damai. Okey. Jadi, cikgu harap murid-murid boleh baca berulang kali dengan menggantikan perkataan yang tidak tepat ini dengan perkataan yang kita sudah betulkan. Baiklah, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku aktiviti jilid 2, muka surat 26. Kita akan membaca cerita Sang Mangga yang Berjasa. Melihat pada borang penilaian ini, murid-murid boleh minta bantuan daripada ahli keluarga yang ada di rumah. Minta supaya ibu, bapa ataupun adik-beradik yang lain, datuk dengan nenek pun boleh. Minta supaya mereka menilai sebutan, intonasi dan persembahan. Sebutan, apa dia? Perkataan-perkataan yang kita sebut dalam cerita ini. Intonasi, nada tinggi rendah panjang pendeknya mengikut cerita atau situasi yang berlaku di dalam penceritaan kita, dan persembahan, gaya yang sesuai. Okey. Cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana boleh kita buat aktiviti ini. Okey. Kita mulakan dari tajuknya.
Sang mangga yang berjasa. Sang mangga semakin besar dan berat. Jika aku terus membesar, pasti aku akan gugur, fikirnya. Sangkaan sang mangga itu memang betul. Akhirnya dia gugur ke tanah. Tidak lama kemudian datang sang burung memakan isinya. Tinggal bijinya sahaja. Sang mangga berasa sedih. Jangan bimbang sang mangga, engkau akan menjadi pokok yang cantik nanti, kata sang tupai yang kebetulan ada di situ. Sang tupai pun menanam biji sang mangga ke dalam tanah. Lama-kelamaan, sang mangga tumbuh menjadi pokok yang besar. Dia dapat menyegarkan udara di sekelilingnya. Orang ramai juga suka berteduh di bawah sang mangga ketika cuaca panas. Okey. Itu merupakan satu contoh yang boleh murid-murid buat. Yang penting, sebutan semasa membaca itu betul. Jadi, aktiviti ini boleh melatih murid-murid dalam pembacaan. Semoga murid-murid boleh melakukannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.